Okey kelas, so kita akan sambunglah dengan bab 6 dan bab 6 ni adalah bab kita yang last Habis bab 6 ni kita akan buat ulang kaji Kita akan buat ulang kaji sampailah kamu semua pandai. Sampai pandai sampai dapat A. Okey untuk SPM nanti. Okey, so kalau kamu tengok bab 6 ni hari tu cikgu tak masuk sebab dia ni memerlukan sekejap lagi dekat part tengah-tengah bab lagi. Cikgu kena guna cikgu punya tablet lah ajak kamu bagaimana caranya. So awal-awal ni kita guna PowerPoint macam biasa lagi lah Okey, sambung dengan bab 6 iaitu elektrokimia. Okey, let's go. Okey, first kali kita kena tahu pasal sel elektrolitik. Okey, first kali kamu kena faham lah apa yang dimaksudkan dengan elektrokimia. Okey. So, elektrokimia merupakan bidang kajian di mana berhubung kait dengan fenomena elektrik dengan kimia. Seperti berlaku dalam dua sel elektrokimia iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. So, senang cerita kita ada dua jenis sel iaitu sel elektrolitik dengan sel kimia. Dan untuk nak faham dekat ayat atas ni, maksud dia senang saja. Okey. So, maksudnya tindak balas kimia tu sama ada menghasilkan elektrik ataupun dia, elektrik yang menghasilkan tindak balas kimia. Sebab tu ada dua sel. Sel elektrolitik ni di mana elektrik tu menghasilkan tindak balas kimia. Dan sel kimia pula ialah tindak balas kimia menghasilkan elektrik. Okey, so senang cerita dia hubung kait di antara elektrik dengan kimia. Okey, tengok yang pertama ialah sel elektrolitik. Okey. So dalam sel elektrolitik, arus elektrik mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Okey, sebab tu kalau nama dia sel elektrolitik dia mesti elektro. Maksudnya dia mula dengan elektrik. Okey, tenaga elektrik tukar kepada tenaga kimia. So, maksudnya arus elektrik ni mengalir, barulah hasilkan tindak balas kimia. Okey. So, tenaga elektrik tukarkan menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Nampak tak? Tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Ini adalah sel elektrolitik. So, kamu nampak ni ada bateri ni. Okey, untuk sel elektrolitik mesti wajib kena ada bateri lah. Okey, wajib kena ada bateri. Okey, tadi kita tengok sel elektrolitik, sekarang ni sel kimia. Okey, untuk sel kimia pula, okey, dia berlawanan dengan sel elektrolitik tadi Sebab sel elektrolitik tadi daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. So, kalau yang ni pula, dalam sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. So, kamu nampak daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, kimia kepada tenaga elektrik. Sebab tu nama dia sel kimia. Dia mula dengan kimia dulu, tenaga kimia baru menjadi tenaga elektrik. Okey, kita tengok ini yang berlaku dalam sel elektrolitik iaitu proses elektrolisis. Okey. So, elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okay, first cikgu nak bagi tahu kamu satu benda. So, ialah aqueous ni maksudnya ialah ada air lah. Keadaan di mana dia ada wujudnya air. Okey, senang cerita larutan lah. Leburan atau larutan. So, senang cerita dekat sini, kalau kamu tengok dekat sini, ini contoh sel elektrolitik. Wajib ada bateri. So, apa jadi ialah okey, dalam ni dia ada sejenis elektrolit ataupun larutan tu lah. So, bila elektrik ni berfungsi, kita masuk switch dah kita buka switch tu, maksudnya kita hidupkan switch tu. So, apa jadi ialah arus elektrik akan mengalir. Dia mengalir, dia akan pecahkan okey, bahan kimia yang ada di sekitar dia ni. Okey. Dia akan pecahkan kepada juzuk-juzuknya. Okey, kepada juzuk tu maksudnya kepada juzuk asas dia. Okey. Kepada unsur dia. Okey, unsur. Nanti cikgu terangkan dengan lebih lanjut dah. So, senang cerita kalau dalam ni kita letak air, apa jadi ialah air H2O kan. So, kita pecahkan kepada unsurnya. Air tu akan pecah
menjadi H2O. That means dia ada hidrogen dengan oksigen. Dia akan pecah jadi hidrogen, dia akan pecah jadi oksigen. Itu yang maksudnya, dia kata dekat sini, proses penguraian, kita huraikan sesuatu sebatian dalam keadaan laborat atau aqueous kepada unsur juzuknya. Macam air lah, air, H2O, kita pecahkan dia jadi H tu adalah hidrogen dan O oksigen. Pecahkan terus. Okey? Okey, ini macam mana kita tentukan apa yang ada dalam sesuatu sel elektrolitik lah. So, sel elektrolitik dia wajib ada sumber elektrik seperti bateri. So, bateri ni wajib. Tak ada bateri, sel elektrolitik tak akan berfungsi lah. Okey? Kemudian dia ada anode. Okey? Dan dia ada cathode. Okey. So, macam mana kamu nak tentukan anode atau cathode dia? Okey, tengok betul-betul cikgu nak ajak kat sini. So, kalau kamu tengok ini nama dia elektrod. Elektrod. Dia terdiri daripada logam. Okey, logam lah. So, dia sama saiz apa semua. Kita tentukan anode atau cathode. Kamu tengok, okey, ni yang macam dengan, ni adalah wire. Kamu tengok wire yang sambung kat bateri tu. Kalau kamu tengok anak panah cikgu ni. Sini, sini. Nampak dia sambung bateri. Dia sambung dengan bateri yang pendek kan? Bateri kan dia ada panjang, pendek. Pendek. Maka belah sini dia cathode lah sebab dia pendek. Ataupun senang cerita bersambung dengan negatif dia lah. Bahagian negatif, terminal negatif kita panggil dia cathode. Okey, sebelah lagi pula. Cuba tengok dia sambung kat mana. Dia sambung dengan yang panjang kan? So, dia anode. So, ingatlah. Dia cathode dengan anode je. Kalau sambung dengan yang pendek ni dia cathode. Sambung dengan yang panjang ni dia anode. Okey. Senang nak tengok lah. Tapi kalau tengok dari segi teori ni maksudnya sambung dengan terminal negatif, cathode. Sambung dengan terminal positif, anode. Okey. So, kita tentukan anode dengan cathode berdasarkan sambungan pada bateri dia. Okey. Kemudian kita ada satu lagi wajib ada ialah elektrolit lah. Okey. Elektrolit. Okey. Elektrolit. Ejaan dia kena betul ya. Elektrolit. So, elektrolit ni adalah sebarang larutan aqueous ataupun sebarang cecair. Okey, ataupun leburan. Kita masukkan dalam ni. Kemudian kita buat elektrolisis. Dia akan bertukar menjadi unsur-unsurnya lah. So, kena ingat Kena ingat, cikgu takut kamu confuse Okey, kalau cikgu takut kamu confuse. Okey, first kali kamu kena tahu nama dia sel elektrolitik. Proses dia elektrolisis. Okey. Sel elektrolitik. Proses yang berlaku ialah proses elektrolisis. Dan nama cecair dalam ni adalah elektrolit. Okey. So, jangan confuse. Cecair elektrolit ini, bila dia pecah kepada unsur-unsur dia, dia akan tukar menjadi ion. Dia ada ion bercas positif dan ion bercas negatif. Ion yang bercas positif ni nama dia ialah cation. Ion yang bercas negatif pula nama dia adalah anion. Okey, kat sini ada tulis Ion yang bercas positif, cation. Jangan sebut kation. Sebab cikgu tengok ada ramai yang sebut kation. Cikgu pun tak tahulah belajar belah mana. Okey, so cation. Dan ion bercas negatif nama dia adalah anion. Bukan anion. Okey, anion. Okey. Kita tengok pasal sumber elektrik dalam sel elektrolitik. Okey, sumber elektrik dalam sel elektrolitik kita panggil dia berlaku proses elektrolisis sama je lah dalam sel elektrolisis berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik bagi menjalankan elektrolisis. Elektrolisis tidak akan berlaku jika tidak ada arus elektrik yang mengalir melalui elektrolit. Yang cikgu cakap wajib ada sumber elektrik. Okey, kalau tak tidak berlaku proses tu. Okey, next ialah elektrod. Okey, elektrod ni adalah dia punya batang, cikgu cakap logam tadi tu lah. Anode atau cathode lah. So, kalau kamu tengok gambar ni, gambar yang lebih jelas, mana dia tadi. Ini adalah dia punya elektrod. Hitam besar ni Ini elektrod. So, elektrod ni pun ini elektrod, ini elektrod.
Yang ni bersama, ini elektrod, ini pun elektrod. Okey. So, elektrod ialah konduktor elektrik. Dia mesti konduktor. Maksudnya logam yang boleh kondak elektrik, yang boleh mengalirkan elektrik. Yang disambungkan pada bateri dan membolehkan arus elektrik masuk atau keluar. Okey. Semasa proses elektrolisis. So, senang cerita dia boleh mengalirkan elektrik. Jadi, elektrik tu boleh mengalir masuk ke dalam elektrolit ni. Okey. Elektrod yang disambung pada terminal positif sumber elektrik dikenali sebagai anode. So, kalau kamu tengok sini, ni belah-belah nanti sambung dengan positif, maka yang ni adalah anode. Okey. Yang sambung dengan terminal negatif, ni sambungan negatif, nampak pendek kan? Dia adalah cathode. Okey. Kita pergi pada elektrolit. Okey. Elektrolit adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okey, itu kita panggil nama elektrolit. Elektrolit itu sebenarnya tercair dalam ni lah. Biar ni semua elektrolit lah. Okey, ini adalah elektrod. Ini adalah elektrod. Ini adalah bateri lah. Okey. So, bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous pula dikenali sebagai bahan bukan elektrolit. Okey, kalau kamu letak bahan tu tak mengalir elektrik dia, tak berlaku proses elektrolisis, maksudnya bukan elektrolit. Kena ingat bukan semua cecair boleh mengalirkan elektrik. Okey, cecair yang ada cation dengan anion saja yang boleh mengalirkan elektrik. Okey. So, kita pergi pada yang seterusnya. Okey, elektrolit merupakan sebatian ion dalam keadaan leburan atau aqueous yang terdiri daripada ion positif, cation, dan ion negatif, anion. Contohnya, natrium klorida ialah elektrolit yang merupakan sebatian ion yang terdiri daripada ion natrium, Na+, dan ion klorida, Cl-. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, bukan semua benda boleh mengalirkan elektrik, bukan semua benda boleh menjadi elektrolit. Okey, so cuba tengok dekat sini Leburan plumbum 2 bromida. Okey, ini adalah elektrolit. Leburan natrium klorida, leburan natrium hidroksida, leburan kuprum sulfat. Tak, leburan larutan pun boleh larutan plumbum bromida, larutan natrium klorida. Okey, so aqueous larutan So ini boleh mengalirkan elektrik, maka dia elektrolit. Inilah bahan atau larutan tidak boleh mengalirkan elektrik. Okey, contohnya naftalena, astamida, larutan glukosa, ethanol. Okey, so bukan elektrolit. Macam mana kamu nak tentukan? Kamu macam dengan cikgu, macam saya nak tahu hak mana satu boleh mengalirkan elektrik, hak mana satu tak boleh mengalirkan elektrik? Okey, cikgu bagi tips mudah untuk kamu jawab SPM. Hang tengok pada nama dia. Kalau nama dia ada dua silibus ni, plumbum bromida, maka dia adalah elektrolit. Kalau nama dia seketui saja, naftalena, astamida, glukosa, ethanol. Okey, dia bukan elektrolit. Kebanyakannya macam itulah. Kalau hang nak hentam apa-apa, senang ceritanya, hang tahu. Hang tengok dua silibus plumbum bromida, natrium klorida, natrium hidroksida, kuprum sulfat. So, kalau ada dua silibus nama dia kebanyakannya adalah elektrolit. Kalau dia ada satu silibus saja kat nama dia adalah bukan elektrolit. Itulah senang nak bagi ingat. Okey. So, kita habiskan takat ni saja. Okey. Kamu kena make sure lah kamu tahu. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana proses elektrolisis yang berlaku. Okey. Menggunakan tablet lah supaya lebih senang. Okey, Okey, sampai sini saja. Cikgu harap kamu boleh buat dia punya praktis formatif dia. Okey, bye-bye.